kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Oleh sebab mengikut peruntukan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang kedua dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli majlis Dewan ini. Maka mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 44/1 dan Peraturan Mesyuarat 45, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Setiausaha sila bunyikan loceng selama 2 minit. Ahli-ahli yang berhormat, yang menjadi penghitung undi, sila ambil tempat masing-masing di hadapan blok yang berhormat. Tidak dibenarkan bercakap. Okay. Undian dijalankan sekarang.
Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah Buletin Awal ini. Sebentar tadi anda telah melihat penggulungan RUU larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dan kita ingin membincang mengenai berkaitan perkara ini bersama dengan kita sekarang ini adalah penganalisis politik Mujibur bin Muiz. Assalamualaikum Mujibur. Waalaikumsalam Haris. Baik Mujibur, kalau kita lihat tadi apa yang dikongsikan di paparan skrin Esrawani tadi, kita sedang melihat undian. Bayangkan apa yang mungkin selepas ini, apa yang mungkin kita boleh jangkakan sama ada ia akan diluluskan atau tidak. Sekiranya ia diluluskan, apa yang kita boleh jangkakan selepas ini Mujibur? Baik, saya berpandangan akta ini akan diluluskan. Mustahil untuk Dewan Negara tidak bersetuju dengan apa yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat, ya. Dan kita juga harus faham bahawa akta ini mendapat satu undian majoriti hampir melebihi 2/3 di Dewan Rakyat, dan sudah tentulah setelah apa yang dibahaskan tadi bahawa akta ini tidak terpakai kepada mereka yang bergelar senator di Dewan Rakyat, maka saya rasa tidak akan ada apa-apa bantahan daripada Dewan Negara untuk meluluskannya. Dan kita boleh jangkakan bahawa sekurang-kurangnya akta ini boleh memberikan kita satu kerangka perundangan yang tuntas bagi menghalang sebarang aktiviti lompat parti di masa hadapan. Namun saya percaya bahawa dengan akta ini, walaupun ada yang melihat ia sebagai tidak lengkap, ya, dan saya bersetuju bahawa barangkali perlu ada penambahan kepada akta ini di masa hadapan, terutamanya selepas apa yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi yang mengatakan bahawa barangkali perlu disertakan di masa hadapan dengan akta pemecatan, akta recall, ya, bagi membolehkan barangkali rakyat sendiri yang mengundi di kawasan itu menentukan nasib YB mereka yang mereka pilih di pilihan raya, bagi barangkali untuk meluaskan lagi penguatkuasaan supaya perkara yang menjadi motivasi kepada mereka untuk melompat parti ini boleh dihalang di masa hadapan. Jadi saya rasa buat pertama kali mungkin kita rasa mengucapkan terima kasih kerana akta ini akhirnya berjaya dilaksanakan. Sekurang-kurangnya kita sudah ada satu undang-undang yang substantif, yang tuntas bagi membolehkan kita mengambil tindakan pada mana-mana mereka yang mahu lagi melompat parti dan menjejaskan politik negara secara umumnya di masa hadapan. Satu lagi Mujibur, saya ingin bertanyakan, sekiranya kita dilihat Dewan Rakyat diluluskan, Dewan Negara juga mungkin pastinya kita boleh menjangkakan ia akan diluluskan juga sama sekali. Apa agaknya mungkin tindakan yang perlu diambil selepas ini? Bagaimana ia perlu diteliti semula berkaitan dengan klausul ataupun term-term dia selepas ini? Banyak lagi yang perlu dikaji dan perlu dibincangkan daripada pihak jawatan kuasa pilihan khas dan sebagainya. Apa antara yang mungkin kita perlu titik beratkan selepas ini, Mujibur? Ya, ada beberapa perkara yang saya rasa tidak lengkap, ya, terutamanya dalam konteks melompat beramai-ramai. Kerana kalau dilihat yang melompat secara persendirian, ya, yang bertukar parti sebagai contoh, ada yang baik, ya. Macam contoh, kalau mereka itu dipecat parti maka dia tidak terikat dengan akta tukar parti. Ini barangkali saya rasa satu langkah yang baik. Tapi kalau merompat beramai-ramai menukar itu masih lagi tidak boleh dihalang dalam konteks akta yang baru ini. Saya rasa itu berbahaya kerana kita akan barangkali menjangkakan ada Sheraton 2.0 mungkin boleh berlaku di masa hadapan, ya. Baik Mujibur, kita ingin pergi terus kepada keputusan undian diteruskan di Parlimen sekarang ini. 7 ahli yang tidak hadir. Sebutkan nama dia, Speaker. Untuk rekod di Dewan ni. Bacaan kali kedua disetujukan. Oleh kerana lebih 2/3 undi yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Perlembagaan Persekutuan. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 6. Fasal-fasal 1 hingga 6 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. YB? Tuan Sri Yang Ketua, saya mohon mencadangkan
iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Silakan. Tan Sri Yang Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang bernama Satu Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 telah ditimbang dalam jawatankuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Siapa yang menyokong? Sri Yang Ketua, saya sokong. Baiklah. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Dan oleh sebab sekali lagi pada peringkat bacaan ini juga mengikut peruntukan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang ketiga dan diluluskan dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli majlis Dewan ini. Maka mengikut peruntukan mesyuarat 44/1 dan peraturan mesyuarat 45, saya sekali lagi memerintahkan supaya satu belah bahagi diadakan sekarang. Setiausaha sila bunyikan loceng selama 2 minit. Ahli-ahli yang berhormat, yang menjadi penghitung undi sila ambil tempat masing-masing di hadapan blok yang berhormat. Undian dijalankan sekarang.
Beza ke? Sama ya. 52 yang setuju. Ada yang tidak setuju, tidak hadir 7. Tidak ada 7 yang okey, baik. Ahli-ahli yang berhormat, setelah selesai undian dibuat dan dikira, sekarang saya kemukakan keputusan undian iaitu seramai 52 orang ahli yang bersetuju. Tiada ahli yang tidak bersetuju. 7 ahli yang tidak hadir. Seperti yang tadi juga. Bacaan kali ketiga disetujukan. Oleh kerana lebih 2/3 undi yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Alhamdulillah. Dah petang inya hari, dah kembang bunga ketola, dah dapat kendak hati, dah hilang sakit kepala. Ya, okey, sila Setiausaha. DR 10 2022 Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerja Pindaan 2022 bacaan kali yang kedua. Baiklah, maka sah Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 atau Akta Anti Lompat Parti telah diluluskan di Dewan Negara dengan majoriti 2/3 undi bersetuju, yang mana 52 bersetuju, tiada yang tidak hadir dan 7 tiada yang tidak setuju dan 7 lagi tidak hadir. Dan kita ingin masih lagi bersama dengan Mujibu Abdul Muiz. Mujibu, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Saya ingin bertanyakan kepada Mujibu, di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara dua-dua sudah dipersetujui. Bagaimana ini memberi satu lembaran baru kepada, mungkin ini pastinya menjadi satu kunci keyakinan untuk orang rakyat Malaysia untuk keluar mengundi selepas ini. Bagaimana ini memberi makna kepada rakyat Malaysia? Ya, ini salah satu langkah yang paling baik dilakukan ya bagi memastikan tidak ada lagi aktiviti lompat parti yang bagi saya sedikit sebanyak telah menyumbang kepada krisis keyakinan terhadap pilihan raya itu sendiri ya, kepada proses demokrasi itu sendiri, di mana kebanyakan yang kita perhatikan semasa pilihan raya negeri, terutama di negeri Johor ya, yang melihat isu lompat parti ini sebagai satu pengkhianatan dan melihat undi mereka seolah-olah tidak berharga kerana apabila diundi mereka telah melompat. Dan bila melompat itu sudah tentulah akan menjadikan politik suruhara tidak stabil, maka kestabilan itu menjadikan mereka bertambah meluat dengan politik sedia ada. Jadi sekurang-kurangnya dengan kelulusan akta ini, ia boleh memberikan kembali keyakinan bahawa sistem politik kita itu dalam proses pembaikan, dan selepas ini kalau ada lagi mereka-mereka yang ingkar dan masih mahu melompat dan menukar parti dan membolehkan proses itu terganggu dan tidak stabilkan, maka akta ini boleh menghukum mereka. Tetapi dari satu segi, seperti mana yang kita bincangkan di awal tadi, ini masih tidak lengkap kerana akta ini hanya terpakai di peringkat persekutuan. Dan kita juga melihat bagaimana kesan lompat parti ini telah melimpah sehingga ke peringkat negeri, dan akhirnya apa yang kita saksikan pilihan raya negeri awal di Melaka, di Johor dan juga di Sabah. Maka saya merasakan mungkin Dewan Undangan Negeri masing-masing boleh memikirkan untuk menggunakan kaedah yang sama dan mengusulkan supaya akta sedemikian juga boleh digunakan pakai di negeri masing-masing. Setakat ini kita dikabarkan 5 negeri sudah komited mahu melakukan akta ini. Barangkali negeri-negeri lain juga boleh ikut kerana kita mahu memberikan
satu statement di sini bahawa Akta Lompat Parti ini adalah sesuatu yang ditolak oleh semua. Ya, lihat bagaimana di Parlimen 209 menyokong, di Dewan Negara juga hari ini 52 orang yang hadir itu semuanya menyokong sebulat suara. Maka saya rasa ini satu statement dan juga satu kenyataan yang harus dihantar kepada semua bahawa kita menolak aktiviti lompat parti ini. Jadi saya rasa ini satu permulaan yang baik untuk politik kita, barangkali boleh diluaskan, ditambah baikkan dengan bermula di peringkat negeri dan kemudian untuk mengkaji loophole-loophole yang wujud daripada akta ini dan ditambah baik dengan akta-akta yang boleh ditambahkan bagi memastikan akta yang ada pada hari ini betul-betul komprehensif, betul-betul komplit untuk memastikan tidak ada lagi ruang dan peluang bagi mereka yang ingkar dan mereka yang culas untuk melompat parti. Dan Mujibu, saya ingin bertanyakan, sekiranya lah senario mungkin di peringkat negeri, di sesebuah negeri itu tidak diluluskan, apa agaknya mungkin yang akan, apakah mungkin ia memberi kesan? Pastinya ia memberi kesan yang buruk kerana pastinya di negeri itu mungkin masih lagi kucak-kacir dan sebagainya, yang masih lagi berlaku kemelut politik dan sebagainya. Bagaimana kalau sesebuah negeri itu tidak mahu melaksanakan akta anti lompat parti ini? Apa yang perlu dijangkakan? Ya, saya menjangkakan sudah tentulah negeri-negeri yang ingkar mahu melakukan ini tidak mahu sebenarnya ataupun takut sebenarnya ya dengan realiti semasa ya. Saya rasa dalam konteks kita menuju ke arah perubahan dan juga apa yang kita laungkan sebagai politik baru, ini satu langkah yang ke belakang. Tambahan pula kita sudah sendiri menyaksikan bagaimana teruknya kesan lompat parti ini sehingga mengkucak-kacirkan politik negara. Tambahan pula ia berlaku ketika kita benar-benar memerlukan satu kepimpinan yang teguh dan kesepaduan politik itu berlaku kerana kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukar, pandemik COVID-19, kemerosotan ekonomi disebabkan impak pandemik tersebut yang memerlukan satu kesedaran bahawa kalau kita berhadapan lagi dengan permasalahan ini, maka kita akan sukar untuk melakukan apa juga yang patut dilakukan kerana setiap orang yang menjadi ahli pembuatan dasar di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan itu berfikir tentang keselamatan masing-masing, berfikir tentang kedudukan dan kepentingan politik masing-masing berbanding kepentingan negara. Dan ini sebenarnya yang memerlukan kita faham bahawa akta ini adalah satu pendekatan yang legal dan substantif bagi menghalang lagi perkara itu. Kerana sebelum ini, lompat parti itu dianggap biasa dan juga dia itu tidak mahu dilakukan akta sebagainya kerana kononnya melanggar kebebasan perlembagaan 10 di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi saya rasa kalau negeri tidak melakukan, dia seolah-olah menghantar satu isyarat yang salah ketika di peringkat persekutuan kita telah sebulat suara bersetuju dan 5 negeri lagi sekarang mempertimbangkan untuk memperkenalkan akta itu ya. Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Sabah katanya juga akan bertimbangkan. Jadi saya rasa ini satu perkara yang tidak baik dan sudah tentu akan memberi perspektif negatif pengundi terhadap kepimpinan negeri itu. Selepas ini ia akan diwartakan, tapi perjalanannya mungkin masih lagi panjang, mungkin masih lagi jauh kerana banyak lagi kelompongan yang perlu kita lihat dan perlu diberi fokus dan sebagainya. Dan Mujibu, kalau kita lihat, kalau sebelum ni ia punca lompat parti ini itu yang sebenarnya menjadi punca, ia perlu diluluskan dan sebagainya, dan kita perlu melihat RUU anti perlembagaan pindaan nombor 3 ini perlu diwartakan sebagainya kerana adanya berlaku lompat parti sebelum ini yang mana kalau kita lihat 39 ahli parlimen lompat parti sebelum ini. Apakah mungkin tindakan yang perlu dilakukan? Adakah itu perlu disiasat ataupun perlu diambil tindakan dan sebagainya? Ya, barangkali dalam konteks ini kita pernah berbincang bahawa bagaimana mekanisme disiplin ataupun tindakan disiplin yang dilakukan oleh parti itu gagal menangani isu lompat parti ini sampai ke tahap kita sedar bahawa perlu kepada satu tindakan substantif yang konkret dengan memastikan adanya satu akta yang membolehkan akta lompat parti ini diambil. Tapi isu yang seterusnya pula adalah bagaimana mereka yang melompat parti ini dan apakah akta ini betul-betul cukup ada taring
bagi memastikan ianya ditakuti oleh mereka yang bergelar YB supaya tidak melompat parti. Ya, sebab itu kalau kita ikuti sepanjang perbincangan, ramai ahli-ahli parlimen yang mencadangkan supaya ada tindakan sehingga mencadangkan dua perkara. Satu, dipecat daripada recall election, ya, dan kedua ada juga yang mencadangkan supaya mereka yang mengambil lompat parti ini, yang melompat parti ini hilang kelayakan sebagai ahli parlimen seperti mana akta-akta yang membolehkan mereka hilang kelayakan itu. Jadi memastikan bahawa kalau akta saja menghalang itu barangkali tidak cukup. Dia perlu datang dengan satu mekanisme supaya hukuman kepada mereka yang menukar ataupun melompat parti itu benar-benar ditakuti dan ia boleh menjadi satu mekanisme defensif agar mereka tidak melakukannya. Jadi ini barangkali boleh dijadikan asas untuk menambah baik akta ini di masa hadapan. Sama ada recall yang bagi saya ini akta yang paling sesuai kerana recall adalah satu mekanisme di mana mereka yang mengundi di kawasan itu boleh menentukan nasib YB mereka sendiri, kerana setakat ini kalau YB melompat, ya, kedudukan dia sebagai YB di kawasan itu masih kekal. Walaupun kita yang mengundi itu mungkin sakit hati, tapi kita tidak mampu melakukannya. Benar, ada yang menjadikan isu bahawa ketika pilihan raya mereka itu memilih secara terbuka. Kita tidak dapat pastikan pengundi-undi calon ataupun pengundi-undi parti. Tapi walau bagaimanapun secara khusus sebagai wakil di situ, pengundi ada hak untuk menentukan nasibnya. Tapi setakat ini kita tidak lihat itu berlaku, dan mungkin, ya, sebagaimana yang Datuk Seri Azalina tekankan bahawa akta recall sesuai. Dan ini juga tadi disebut oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bahawa akta recall ini barangkali mungkin boleh menjadi sebagai pelengkap kepada akta ini bagi memastikan akta lompat parti ini betul-betul komprehensif, betul-betul boleh menjadi satu mekanisme defensif bagi memastikan tidak ada lagi siapa yang melompat parti di masa hadapan.